Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid. Apa khabar kamu hari ini? Pernahkah kamu bermimpi pada malam hari? Baiklah, apakah yang menariknya tentang mimpi? Jom sama-sama saksikan dengan saya. Hari ini kamu akan belajar tema 5 pupuk perpaduan unit 14 berkat hidup sepakat dengan tajuk suburkan perpaduan. Buku teks halaman 81. Standard kandungan yang kamu akan belajar pada hari ini ialah 3.7 menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Manakala standard pembelajaran 3.7.2 iaitu menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Baiklah, sekarang kamu telah dengar apakah maksud perkataan imajinatif? Imajinatif ialah imajinasi. Inilah yang saya katakan pada awal rancangan tadi, iaitu mimpi. Imajinasi ialah suatu yang kita boleh kaitkan dengan mimpi. Itulah imajinasi. Maksudnya tidak benar-benar berlaku, hanya bermain dalam minda kita ataupun kita hanya bermimpi. Baik. Apakah pula maksud deskriptif? Deskriptif bermaksud kita memberi penjelasan semula tentang sesuatu peristiwa yang telah pun kita lalui. Okey, contohnya kita pernah pergi berkelah, jadi kita ceritakan semula dalam penulisan tersebut pengalaman kita melalui detik-detik semasa kita pergi berkelah. Itulah maksudnya karangan deskriptif. Baiklah, objektif kamu pada hari ini ialah kamu boleh menulis cerita dalam perenggan dengan bahasa yang menarik. Panduan penulisan. Pertama, fahami tajuk ataupun kehendak soalan. Kedua, tafsir maklumat yang disediakan. Ketiga, rancang penulisan ataupun dengan menyediakan rangka karangan. Baiklah, sekarang rujuk buku teks muka surat 81 yang bertajuk Suburkan Perpaduan. Pendahuluan telah pun disediakan untuk kamu. 4 isi berserta dengan frasa juga telah pun disediakan. Penutup, seperti biasa, penutup mestilah kamu tulis perasaan dan harapan kamu. Perenggan pertama iaitu perenggan pendahuluan, kamu perlu tulis siapa, perkara apa yang berlaku, masanya bila, tempatnya di mana dan suasananya bagaimana. Untuk kali ini, kamu hanya salin sahaja karangan pendahuluan kerana telah pun disediakan. Perenggan kedua ada 3 ayat, rujuk gambar dan frasa yang disediakan. Baik, ayat yang pertama, kira-kira pada pukul 8 pagi, pengunjung mula membanjiri kawasan itu. Ayat kedua, beribu-ribu orang pengunjung yang terdiri daripada pelbagai kaum tiba di kawasan itu dengan semangat yang berkobar-kobar. Ayat yang ketiga, mereka mengibarkan jalur gemilang sambil menyanyikan lagu patriotik. Untuk perenggan yang ketiga juga ada 3 ayat. Ayat pertama, tidak lama kemudian acara perarakan pun bermula. Ayat kedua, perarakan kaum Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia dilangsungkan pada pukul 8.30 pagi. Ayat ketiga, mereka semua mengenakan pakaian tradisional kaum masing-masing yang melambangkan perpaduan dan rakyat Malaysia hidup aman dan harmoni. Perenggan yang keempat ada 4 ayat. Ayat pertama, pada pukul 9 pagi, acara diteruskan dengan perarakan kebudayaan pelbagai etnik pula. Ayat kedua,
Perarakan itu disertai oleh etnik seperti Bajau, Murut, Iban, Melanau dan lain-lain dengan pakaian tradisional masing-masing. Ayat ketiga, keunikan pakaian mereka melambangkan rakyat Malaysia kaya dengan pelbagai budaya. Ayat yang keempat, suasana ketika itu amat ceria dan berwarna-warni. Rujuk gambar dan maklumat yang disediakan. Perenggan kelima juga mempunyai 3 ayat. Ayat pertama, pada pukul 10.30 pagi, tayangan video tentang perpaduan kaum di Malaysia diadakan. Ayat kedua, dalam tayangan video itu, kehidupan rakyat Malaysia yang bersatu padu dipaparkan. Ayat yang ketiga, para penonton dapat menyaksikan keunikan masyarakat Malaysia yang berbeza budaya tetapi hidup dalam keadaan harmoni. Untuk penutup, kamu bolehlah guna waktu mereka mungkin pulang, iaitu ayat yang pertama, pada pukul 12.30 tengah hari, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ayat yang kedua, mereka berasa gembira kerana pengalaman yang dilalui pada hari itu banyak meninggalkan kesan yang positif dalam diri mereka. Ayat yang ketiga, antaranya semangat perpaduan dan rasa cinta akan tanah air sendiri kian subur dan mekar dalam sanubari. Baiklah murid-murid, semasa kamu menulis karangan, pastikan hanya perenggan pertama sahaja. Kamu tidak perlu jarak dari garisan tepi. Perenggan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, pastikan pada permulaan ayat, kamu jarak dari garisan tepi sekurang-kurangnya 2 jari. Selepas kamu menulis kesemua karangan kamu, pastikan kamu membaca semula karangan tersebut untuk mengesan sebarang kesilapan sama ada ejaan ataupun tanda baca supaya karangan kamu jadi lebih bermakna. Baiklah murid-murid, sekian sahaja aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Bye semua, jumpa lagi.